Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kita jaga kita. Selamat datang saya ucapkan kepada kesemua para penonton ke virtual CE UPM Fest My Career at MOHI 2020, kerjasama antara Universiti Putra Malaysia dan Kementerian Pengajian Tinggi. Tepukan yang gemuruh kepada anda semua kerana dapat bersama-sama bersiaran langsung sekali lagi di Facebook page CEM UPM. Baik, para hadirin, menurut berita harian berdasarkan statistik kajian kesihatan dan morbiditi kebangsaan 2019, hampir 0.5 juta rakyat Malaysia mengalami kemurungan. Tambahan pula dengan situasi pandemik yang sedang melanda, hal ini perlu dititik beratkan kita bersama. Maka petang ini kita akan bersama yang berbahagia Profesor Madya Dr. Irniza Rasti, pensyarah kanan Jabatan Kesihatan Persekitaran dan Pekerjaan Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan Universiti Putra Malaysia, dalam slot Kesihatan Mental dalam Kerjaya pasca COVID-19. Sebelum saya menyerahkan virtual mic ini kepada yang berbahagia doktor, suka untuk saya ingatkan para hadirin untuk meninggalkan apa-apa persoalan sepanjang slot berlangsung pada ruangan komen di Facebook page MUPM kerana pada akhir slot ini kita akan adakan sesi Q&A. Baiklah, tanpa melengahkan masa. Assalamualaikum doktor, apa khabar doktor? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat je, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah sihat doktor. Baik, saya akan menyerahkan majlis ini kepada yang berbahagia doktor. Silakan doktor. Terima kasih. Okey, tuan-tuan, puan-puan, adik-adik, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Ya. Hari ini kita bercuti, cuti awam bagi Selangor, ya, tapi tidak pada negeri lain. Betul tak mengapa? Ya. Kita santai-santai petang ni, ya. Kita tengok sama-sama ya, kita berkongsi berkenaan dengan kesihatan mental kita ketika waktu pandemik ni dan juga ketika di alam pekerjaan ya. InsyaAllah ya, adik-adik akan memasuki alam pekerjaan tidak lama lagi. Dan ia memang mencabar bukan saja untuk adik-adik tetapi untuk golongan yang dewasa juga ya. Tapi tak apa, sama-sama kita tengok ya. Saya nak share sikit ya beberapa ni info lah yang diharap dapat membantu adik-adik menghadapi cabaran yang kira challenging pada masa ini. Okey, nampak ke? Alright. Hari ini saya tak naklah bercerita tentang detail berkenaan memandangkan saya daripada Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan. Pada hari ini saya tidak akan bercerita detail tentang perubatan, fisiologi, mental health ataupun sains di sebalik mental health tu. Cukup bagi saya untuk adik-adik untuk memahami konsep mental health, kesihatan mental, kepentingan menjaga kesihatan mental. Okey, tengok tadi Cik Hana pun dah beritahu statistik kita terbaru Malaysia berkenaan dengan COVID-19 ya. Yang ini statistik global. Kalau kita tengok kes terbaru kes sekarang telah mencapai sebanyak 69.2 juta kes COVID-19 di seluruh dunia dan kematian pula telah mencapai 100 kematian, kata silap saya 172,000 kematian di seluruh dunia. Okey. Jadi maaf kalau saya tersilap Okey. Jadinya saya nak bagi tahu adik-adik masalah COVID-19 dan juga mental health ni bukanlah masalah Malaysia sahaja semua golongan terutamanya remaja adik-adik ni menghadapi masalah yang sama tak kira lah Malaysia ke US ke Jepun ke jadinya kita tidak perlu merasa orang kata kita tak perlu tutup pandangan mata kita, pandangan kita mengatakan bahawa alah kenapalah aku kena tanggung benda ni kenapa, bukannya sebenarnya ini adalah masalah global. Okey, beberapa tahun yang dulu
Malaysia telah menjangkakan bahawa tekanan perasaan penyakit ni, mental ni adalah nombor satu menjelang 2020. Pada ketika itu kita masih belum terfikir akan hadirnya masalah yang lebih besar, iaitu COVID-19. Jadinya kehadiran COVID-19 ni bukan sahaja memberi kesan pada kesihatan tubuh badan kita, tapi juga kesihatan mental kita juga. Kenapa saya kata macam tu? Kalau kita tengok surat khabar macam-macam kes dilaporkan sepanjang PKP. Kes perceraian PKP meningkat sepanjang PKP lah, daripada bulan 3 hari itu sampailah sekarang. Kenapa penting kes perceraian ni? Kenapa saya utarakan di sini? Kerana kes perceraian ini melibatkan kesejahteraan keluarga. Bila melibatkan kesejahteraan keluarga, ia juga melibatkan kesejahteraan ataupun kesihatan psikologi dan mental remaja juga, adik-adik semua, adik-adik kepada adik-adik semua, abang-abang, kakak-kakak semua terlibat. Jadinya masalah ini tidak dipandang remeh lah daripada kerajaan kita. Kerajaan telah mencuba pelbagai approach untuk membantu masyarakat Malaysia menangani masalah kesihatan mental. Keganasan rumah tangga semakin teruk, kes penderaan semakin meningkat. Isteri kebanyakannya, tapi saya tak kata semua isteri lah, ada juga kes di mana suami menjadi mangsa keganasan rumah tangga. Jadinya isteri, tapi mengikut statistik kebanyakannya para isteri menjadi mangsa keganasan rumah tangga yang teruk ketika pandemik. Kanak-kanak, kes penderaan kanak-kanak semakin meningkat, dan saya percaya mungkin juga ada kalangan adik-adik di depan saya ini sedang mengalami masalah tekanan akibat daripada ketidaksejahteraan di dalam rumah kediaman adik-adik. Sebab sekarang ini adik-adik semua kebanyakannya lah 90% sampai 5% berada di rumah keluarga adik-adik. Jadinya saya pun dah banyak orang kata di approach oleh golongan-golongan pelajar untuk meluahkan masalah mereka bersama keluarga mereka. Jadinya kes COVID ini bukan sahaja ifat memberi kesan kepada kesihatan fizikal, bukan sahaja kepada ekonomi, tetapi juga kepada psikologi kita dan mental kita. Dan yang paling kita takut, benda yang paling teruk yang boleh terjadi akibat daripada tekanan mental yang tinggi adalah kes bunuh diri. Ini kira final lah. Yang ini yang paling kita takut. Sepanjang PKP, 266 kes bunuh diri telah direportkan. Apa agaknya adik-adik rasa sebab utama? Kebanyakannya peratus tertinggi adalah disebabkan oleh kehilangan pekerjaan, income, tiba-tiba diberhentikan kerja, ataupun dipotong gaji, ataupun dipotong benefit, faedah-faedah pekerjaan yang lain. Macam-macam. Jadinya yang kedua, peratusan tertinggi adalah disebabkan konflik di dalam kekeluargaan tersebut, di mana terjadinya perbezaan ataupun perubahan yang besar lifestyle kita seharian. Di mana sekarang kita tengok semuanya kebanyakannya berada di rumah lah, terutamanya pada PPKB dulu, bulan 3 sampai bulan 5, semuanya berada di rumah. Ada ramai, tiba-tiba ramai, jadi masing-masing ni setiap hari bertemu, jadinya of course lah, bila kita bertemu selalu, konflik tu banyak lah, benda-benda remeh-temeh pun dah jadi besar, tak kemas katil contoh, jadi mak pun stres, mak nak kerja lagi, contoh katil tak kemas lagi, benda-benda ni simple, tak terlupa tutup penutup ubat gigi, sesimpel-simpel benda pun boleh menjadi punca kepada konflik dalam kekeluargaan. Jadinya itu adalah sebab kedua kes bunuh diri yang dilaporkan sepanjang PKP di Malaysia. Okay.
apa agaknya masalah yang kita hadapi ketika pandemik ni ya. Pertama bereavement ya. Bereavement ni di mana kita pada waktu ini kita ada sebanyak 386 kematian yang telah direportkan di Malaysia akibat COVID-19 ya. Jadi kita bayangkan apa kesannya kematian seseorang yang kita sayang kepada kita, ahli keluarga mereka ya, sesiapa yang terlibat, mungkin ada di sana yang terlibat ya. Jadinya benda itu memberikan tekanan ya. Tiba-tiba kita tak ada ibu untuk kita luahkan perasaan kita ya. Tiba-tiba kita tak ada ayah ya. Tiba-tiba abang kita meninggal yang kita sayang selamanya, yang selalu teman kita, yang selalu jadi tempat kita untuk bergurau ya, meluahkan perasaan ya. Jadi dapat ya kita bayangkan keadaan tu di mana kehilangan seseorang yang kita sayangi ya. Okay, isolation, kesunyian ya. Kalau kita tengok berita semalam ke atau hari ni, di mana seorang lelaki berumur 52 tahun ya, terlalu rindukan anaknya dan isterinya di Naratiwat ya. Dia ni berada di Kelantan ya, sanggup ya pergi tempat sampan ya untuk melalui border antara Kelantan dan Thailand ya, kerana terlalu rindu, tak tahan sangat rindu ya, dan akibat daripada uh, kejadian itu dia telah ditangkap oleh pihak berkuasa. Jadi timbul pula masalah lain ya, kena masuk, kena dakwa, kena masuk penjara lah sebagainya. Ya, jadinya benda ni bukanlah beliau sahaja ya yang mengalami. Ini adalah salah satu kes-kes yang telah dimediakan, diviralkan di akhbar ya, dan di berita ya. Jadinya bayangkanlah contoh ada adik-adik di sini ya terpaksa pergi ke kampus untuk siapkan projek tahun akhir contoh ya. Kat hostel tu biasanya dalam satu bilik ada 2 orang kan, ada 4 orang tiba-tiba duduk seorang, ataupun satu row asrama tu cuma ada berapa orang je, 10 orang contoh ya. Jadinya ada kawan-kawan yang biasa baik dengan kita ya, sama-sama pergi makan bersama ya, sama-sama pergi karaoke bersama contoh ya. Bergosip bersama kan. Tiba-tiba tak ada, kita seorang je atau 2 orang je seorang-seorang pergi lab buat kerja ya. Jadinya isolation ya, kesunyian ataupun terpisah ni adalah satu benda yang memberikan salah satu punca utama ya, memberikan tekanan ya kepada kita dan juga masyarakat ya. Loss of income tadi saya dah sebutlah ya. Jadinya kalau contoh adik-adik, saya percaya ada adik-adik sini yang terkesan akibat daripada buang kerja ni. Bukan adik-adik, mungkin adik-adik belum lagi ya di dalam alam pekerjaan ya, tetapi mungkin ayah kehilangan kerja contoh ya. Jadinya selama ni jadi punca pendapatan, jadi masalah besar ya, tak ada duit, nak bayar sewa rumah pun tak ada ya, macam mana kan? Nak makan setiap hari pun bermasalah ya. Jadinya perkara ni, loss of income ni, efek dia bukan pada pekerja sahaja tetapi kepada setiap ahli keluarga ya, terutama yang ditanggung oleh pekerja tersebut ya. Dan sebab itulah kerajaan ya bersama-sama dengan Pekeso orang kata bertungkus lumus untuk membantu golongan-golongan dia buang pekerjaan ini mendapat pekerjaan mereka ya. Kemudian masalah apa? Fear, anxiety. Ini fear, anxiety, kerisauan ya, ketakutan ni, dia kita sebut tadi kehilangan kerja. Itu juga disebabkan tak cukup duit, tak cukup makan, risau kena halau daripada tempat tinggal. Itu juga menyebabkan kita mangsa ataupun masyarakat yang terlibat ya, mengalami perasaan kerisauan, ketakutan ya. Tu dari segi aspek yang itu ya. Dari segi pandemik juga ya, bayangkan kita selama ni seronok je nak pergi shopping kompleks, nak pergi minum kopi kan, stres-stres nak pergi cuci mata kan, pergi beli baju lah ya, macam-macam kan. Tapi disebabkan PKP ni ya, jadinya kita tak boleh nak buat benda tu even kalau nak keluar pun benda-benda penting je. Nak exercise pun tak boleh kan. Nak
Nak jogging pun exercise boleh lah. Cuma yelah dalam keadaan yang kena hati-hati kena sentiasa aware. And then kalau nak pergi keluar pun kena pakai face mask. Kalau tak pakai nanti kena pula dah denda. Kena fine pula 1,000. Kita dalam keadaan yang sentiasa berhati-hati, kena aware, dalam risau juga kan. Contoh tiba-tiba ada saudara mara yang terdekat, positif pula COVID-19. Contoh. Kita pun dah risau dah. Ataupun ada kawan kita yang sama kerja, yang sama jabatan. Dah positif pula COVID-19. Apa perasaan kita? Alah risau lah, nak pergi kerja pun dah risau kan. Kita kan selai bulan, kita pula yang kena So itu benda ini menambah lagi tekanan yang kita semua yang sedia ada lah. Of course lah, sehari-hari kita walaupun sebelum COVID-19 kita juga menghadapi tekanan. Itu adalah lumrah hidup. Lagi satu saya nak sebut jugalah, nak sentuh tentang COVID-19 ni. Infection jangkitan COVID-19 tu sendiri sebenarnya boleh memberikan komplikasi kepada sistem neuron kita, sistem saraf kita di mana dia boleh juga efek kepada kesihatan mental kita juga. Jadinya bukan main-main COVID-19 ni bukan saja pernafasan respiratory symptom kita, bukannya dia boleh efek juga ada kemungkinan besar dia boleh efek kepada bahagian tubuh badan kita yang lain, termasuklah bahagian sistem saraf kita, sistem otak kita juga. Jadi ni semua benda ni bercampur aduk macam-macam. Orang kata tambahlah satu sama lain ni tambah macam-macam lagi satu SOP di tempat kerja. Nanti dah tempat kerja dah lain bila dah masuk kerja nanti SOP di tempat kerja. Lain tempat kerja lain cara dia ada setiap kali masuk kena apa, itu dah wajib lah, setiap kali masuk kena screen dulu fever. Ada yang lagi ketat, setiap kali masuk kena isi borang. And then di tempat kerja juga macam-macam SOP lain-lain. Jadinya benda ini, norma baru ini juga kita panggil norma baru lah disebabkan dia tu lain daripada yang biasa kita hadapi jadi kita sebenarnya terpaksa keluar daripada kita punya comfort zone bila kita keluar daripada comfort zone ke zone keselesaan, zone selesa tu kita dia sebenarnya mendatangkan stres juga pada diri kita, pada mental kita, pada psikologi kita itu antara sebab lah Okey, saya daripada tadi sibuk sebut perkataan stres kadang-kadang ramai yang tak faham ataupun tidak begitu jelas, berapa jelas apa maksud stres sebenarnya. Stres ni sebab kita ni sekarang ni tentang pekerjaan kan, employment punya fair kan. Jadi ni saya bagi definisi stres tu merujuk kepada pekerjaan Okay, tapi bolehlah juga di-apply kan pada adik-adik merujuk kepada adik belajar suasana pembelajaran adik-adik di universiti. Jadi ni apa stres sebenarnya? Stres ni adalah di mana emosi keadaan emosi di mana terdapat ketidakseimbangan antara demand ataupun beban dengan ability kita untuk keupayaan kita untuk menghadapi ataupun handle beban tu. Beban ni macam-macam. Contohnya adik-adik beban banyak sangat assignment. Kalau adik-adik mempunyai keupayaan yang baik untuk menyiapkan semua assignment tu on time, hantar lengkap, excellent. Jadinya stres itu tidak berlaku. Stres ni hanya berlaku apabila tidak ada keseimbangan antara beban dan juga keupayaan adik-adik untuk menghadapi beban tersebut. Okey, keupayaan ni pula kita jangan lihat keupayaan dari segi kita punya psikologi dan mental kita saja. Keupayaan ini boleh jadi macam-macam. Contoh kalau kita reflect dari segi keadaan adik-adik sekarang keupayaan tu
boleh jadi dari segi tak dapat akses kepada internet. Itu termasuk juga dalam keupayaan, keupayaan dari segi sumber tu. Uh, mental sihat nak pergi online class, semangat nak masuk online class ni. Lecturer kan, ini Dr. Nizam ni, saya seronok lah nak pergi kelas dia. Cik, ya, betul ke? Okey, tak sabar okey. Tapi masa pun ada ni, okey. Tapi internet tak ada. Jadinya terdapat kekurangan kat situ dari segi keupayaan tu. Macam-macam lah keupayaan ni. Laptop lah, tak compatible pula lah dengan Webex UPM ni. Advance sangat Webex UPM ni. Laptop kita ni dah lama lah pula, dah 6 tahun dah contoh dah 10 tahun. Masalah kejap-kejap hang, kejap-kejap hang. Jadinya itu dah salah satu kekurangan dari segi keupayaan tu. Jadinya bila dah datang demand tadi, ada assignment, ada kelas, ada discussion pun dah tak boleh nak cope disebabkan tak ada keseimbangan. Itu maksudnya stres tadi, emosi, keadaan emosi apabila berlaku ketidakseimbangan antara beban dan keupayaan seseorang tersebut. Jadi dari sini kita dah nampak dah sebenarnya macam mana kita nak mengelakkan diri kita daripada stres. Kita cuba seimbangkan beban dengan keupayaan kita tadi sebaik mungkin. Macam mana nak seimbangkan tu? Kita tengok lepas ni. Okey. Saya risau adik-adik semua bosan dengan saya punya ceramah ni. Tapi saya bukalah kepada sesiapa adik-adik kalau nak nak bertanya bolehlah juga pergi pada chat tu. Bolehlah kalau siapa-siapa ingin bertanya boleh mencelah saya okey. Saya tak nak pula rasa bosan pula lah saya bebel sorang-sorang kat sini kan. Okey, sebenarnya saya ada nak buat saya tak tahulah okey ke tidak tengok Okey, saya ada bagi link dekat ruangan chat ni. Kalau adik-adik kat sini boleh tengok boleh dapat klik pada link tu, cuba tengok just link untuk survey je. Saya nak tengok, bukan untuk research saya nak tengok pattern stres kalangan adik-adik di depan mata saya ni macam mana. Jadinya bolehlah kita bincangkan kalau sempat di akhir ceramah ni, session ni, saya tengok sekejap kalau ada respons lah. Bolehlah kita tengok keadaan stres adik-adik di depan saya ni. Okay, right. Okay tak kita sambung ni? Sambung sikit lagi Boleh boleh. Okay, terima kasih Cik Hana. Sorry. Tekan video ni pula. Alright. Okay. 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 Saya juga di sini ingin suka nak berkongsi dengan adik-adik semua supaya kita ubah persepsi kita tentang stres. Sebenarnya stres ni dia ada jenis-jenis dia. Ada stres sebenarnya memang baik pun untuk kita dan ada stres yang memang tidak baik. Jadinya saya suka nak share dengan adik-adik apa sebenarnya stres yang baik tu dan apa sebenarnya stres yang tak baik tu. Jom kita tengok. Okay. Stres ni ada 3 level. Kita panggil eustress. Kejap. Saya nak tengok. Dia tak kat sini. Noted. Ataupun. Okay, bolehlah. So, kita ada eustress, resilient and distress. Eustress ni adalah, tengok conteng-conteng dah. Lain macam dah rupanya. Eustress adalah kita panggil stres baik. Stres yang baik. Kenapa stres ni kita panggil stres baik? Sebenarnya macam ni bayangkan adik-adik nak ambil exam. Contoh Okay, Dr. Niza kata kita buat test minggu depan. Contoh lecturer adik-adik kata ada test minggu depan 20% Karimat jadinya adik-adik dah mula rasa stres. Betul tak? So bila adik-adik stres, sebenarnya apa yang adik-adik alami adalah bila stres tu sebenarnya adalah reaksi badan kita kepada beban tadi. Yang tadi kita sebut beban lah beban
test tu, ada test next week, ada exam next week. Jadinya sebenarnya badan kita bila dengar exam tu, badan kita sebenarnya menyediakan kita untuk menghadapi bebanan tu. Okay? Persediaan badan kita ni macam-macam Contoh antaranya blood pressure kita, tekanan darah kita tinggi. Kenapa tekanan darah kita tinggi? Sebab bila tekanan darah tinggi, lebih banyak darah tu disalurkan kepada jantung kita, disalurkan kepada otak kita. Jadinya bila banyak darah tu disalur pada otak, disalur pada jantung, disalurkan kepada organ-organ penting kita, jadinya organ kita ni, otak ke semua boleh bertindak ataupun berfungsi dengan lebih baik. Jadinya sebab apa? Darah ni dia membawa bekal sekali nutrien, mineral, oksigen terutamanya. Oksigen sangat diperlukan untuk setiap sel dalam badan kita. Jadinya didapat banyak badan kita, otak kita, organ kita dapat banyak bekalan oksigen tu. Itu antaranya reaksi itu antara respon badan kita untuk membantu kita, menyediakan diri kita menghadapi bebanan tu tadi, menghadapi exam tadi. Jadi ada macam-macam lagi reaksi. Okey, cuba adik-adik bayangkan bila adik-adik stres. Okay, bila nak ready untuk exam, perasan tak adik-adik tiba-tiba boleh pula tidur pukul 2-3 pagi. Sebelumnya pukul 10, pukul 11 dah ngantuk dah kan. Tapi bila exam boleh pula tu. Ada yang sampai tak tidur. Boleh tiba-tiba sebelum ni baca, setiap hari baca tak berapa nak masuk. Tapi bila 4-5 hari sebelum exam ataupun 2 hari sebelum exam ni, ataupun sehari sebelum exam, banyak pula boleh masuk macam-macam daripada boleh baca satu hari satu topik. Ini boleh satu hari 5 topik ni boleh masuk semua dalam otak kita. Kenapa jadi macam tu? Itulah antara reaksi badan kita. Lagi banyak oksigen sampai. Sebenarnya bila kita stres kalau perasan kita macam bila bernafas tu macam cepat sikit. Kenapa agaknya macam tu? Sebab bila badan kita nak bagi kita breathe in, masuk, tarik nafas, tarik lagi banyak oksigen masuk dalam badan kita. Jadi kita lagi cepat bernafas lah kan. Itu antara lah. Itu antara sebab kenapa kita bila kita stres kita bernafas tu agak cepat sebenarnya. Membantu kita sebenarnya. And then ada tak perasan tenaga kita tiba-tiba banyak Contoh ada pernah tak dengar di mana ada dulu-dulu kan dalam berita ataupun mungkin adik-adik pernah alami sendiri, bayang macam ni lah, tiba-tiba ada anjing menyalak kat belakang, anjing tu sangat macam nak terkam kita je kan. Boleh pula kita kita rasa takut kita lari. Mungkin selama ni sebenarnya kalau kita kira waktu kita lari tu berapa meter per second tu, sebelum ni mungkinlah berapa je kita boleh jarak kita, kelajuan kita tu tapi bila kena kejar anjing tu mungkin boleh masuk agaknya calon sukan C ke ataupun sukan national Malaysia agaknya boleh menang kita sebab punya takut kita pada anjing tadi sebab apa? Sebab saya kata tadi antaranya darah kita dia lagi banyak mengalir ke kaki kita ataupun tenaga kita lagi banyak jadinya kita mampu untuk lari lagi laju. Contohlah. Lagi satu, bila kita stres, badan kita sebenarnya proses lagi banyak gula. That's why kalau perasan orang stres ni banyak makan. Tak apa, sebabnya dia perlukan banyak gula. Gula ni untuk apa? Untuk sel-sel badan kita lah. Sel-sel badan kita memerlukan gula. Sebenarnya untuk gula ni sebenarnya di-convert, badan kita akan convert gula ni, tukarkan daripada bentuk gula kepada tenaga. That's why gula ni penting. Jadinya bila orang stres dia banyak makan. Itu normal sebenarnya. Sebab badan kita memerlukan lebih banyak gula. And then lagi satu kalau adik-adik perasan, bila stres rasa sakit pedih sikit dekat ulu hati ni. Macam gastrik sikit. Kenapa? Sebab bila kita stres, kita punya perut kita ni dihasilkan lagi banyak asid. Kenapa banyak asid?
Sebab asid ni diperlukan untuk proses gula-gula tadi yang kita makan tadi. Lagi cepat, lagi banyak gula boleh proses, lagi banyak tenaga yang kita dapat. Itu antara banyak-banyak respon, banyak kalau saya nak cerita petang ni tak habis lah. Tapi itu antara reaksi, respon badan kita apabila kita menghadapi sesuatu tekanan ataupun bebanan. Itu semua tu masih lagi kita panggil good stress, stress yang baik. Perlu. Bayangkanlah kalau Tiza kata minggu depan exam, tak stres, relax, tak apalah. Tak apa, lulus pun okey. Tu tak rasa risau pun. Alah kalau fail boleh ulang lagi next sem. Alah bukannya besar sangat pun masalah tu. Itu dah masalah. Jadinya stres ni baik untuk kita perform dalam hidup kita. Untuk kita score dalam exam tu. Kita mampu supaya kita grade nanti dapat dean's list contoh ataupun dapat first inilah kan apa ni boleh bergerak dalam kepala kita dapat First class. First class. Tak boleh bergerak pula kepala. First class. Okay. Dia dapat first class. Dapat pula scholarship pula. Tak perlu bayar kan. Pinjaman PTPTN. Jadi benda-benda ni penting sebenarnya untuk kesejahteraan kita, performance kita di dunia belajar, di dunia pekerjaan. Cumanya bayangkan Dr. Niza bagi exam setiap minggu. Minggu depan ada exam lagi. Allah, Dr. Niza ni kali ingatkan dah habis. Ada lagi exam pula. Minggu depan, setiap minggu sampai satu sem, bayangkan. Jadinya stres tu berpanjangan. Jadi bila berpanjangan tu dah masuk dalam yang kedua ni, resilient. Jadi cuba adik-adik bayangkan yang tadi, jantung bergerak kencang, bernafas cepat, apa kita ni? Kita punya sistem pencernaan banyak asid keluar. Bayangkan benda tu berpanjangan. Setiap minggu ada exam. Apa akan jadi pada adik-adik? Badan kita ni, kita bayangkan kereta lah. Sebagus mana kan? Kita kereta mewah. Saya pun tak pandai sangatlah brand-brand kereta ni kan. Tak ingat lah. Saya boleh pandai Porsche lah contoh. Mewah lah sangat kan. Tapi bayangkan kalau Porsche tu kita bawa laju 200 km sejam contoh sebab dalam keadaan stres tadi dalam bawa laju lama pula 8 jam 10 jam apa jadi kat kereta tu bagus macam mana pun kereta tu breakdown juga rosak betul tak samalah juga dengan badan kita bila kita dalam keadaan yang terlalu lama dalam keadaan stres setiap minggu ada exam tu badan kita pun akan mengalami keadaan di mana wear and tear rosak. Organ kita tadi yang bekerja keras tadi boleh rosak. Yang itu yang kita tak nak tu. Jadinya bila rosak tu kita sebenarnya kita dah dah sampai ke tahap distress. Okay? Distress ni adalah sebenarnya kita panggil stres yang tidak baik. Kenapa kita kata tidak baik? Sebab dia boleh mendatangkan penyakit kepada kita. Benda tu yang kita kata tu bila stres ada kemungkinan yang besar untuk seseorang tu mendapat sakit jantung dan juga penyakit-penyakit kronik yang lain lah. Penyakit buah pinggang, penyakit paru-paru, macam-macam sebenarnya. Kanser pun ada mula banyak saintifik punya evidence mengatakan bahawa stres menyebabkan kanser. Sebab itulah kita orang duk sebut-sebut stres ni bukan benda-benda yang orang kata benda buat main-main bukan. Dia boleh menyebabkan kita mati disebabkan stres tu. Mungkinlah bukan direct. Mungkinlah macam bunuh diri tu direct. Tapi banyak lagi penyakit-penyakit lain yang tak direct. Sebab stres sakit jantung. Sakit jantung mati. Sebab stres sakit buah pinggang. Buah pinggang failure. Gagal buah pinggang. Mati. Kanser. Mati. Jadinya stres ni ada orang kan boleh katakan ibu kepada penyakit-penyakit yang lain, penyakit kronik yang lain. Itu yang kita tak nak tu. Okey, faham konsep stres tu? Harap-harap faham lah Oops. Okey, sekejap saya kena tukar notation ni.
Okey, ini tak ada apalah, semua cerita lah berkenaan stres tadi. Ini cuma yang apa saya cerita tadi. Dia bukan saja efek jantung, perut kita, sistem perut, sistem pencernaan kita, sistem buah pinggang kita, macam-macam sebenarnya. Sebab itulah orang kata kita tak boleh pandang ringan masalah stres ataupun mental health ni. So stres ni macam mana kita nak kenal? Daripada kita tadi yang saya sebut tadi, itu kita panggil fisio lah, hypertension, degupan jantung tinggi, dry mouth, antara tanda-tanda lah. Kalau adik-adik mungkin saya cerita ni mungkin supaya membantu adik-adik boleh kenal pasti sebenarnya adik-adik sekarang ni sedang menghadapi keadaan yang stres yang due stress tadi, yang tidak baik. Itu yang kita risau tu, due stress yang tidak baik. Dan bagaimana stres tu kita nampak, tu tanda-tanda lah. Kita banyak berpeluh, muka kita pucat sikit, tu tanda mungkin. And then psikologi tu kita cepat marah, tak boleh benda sikit marah, ataupun tak boleh benda sikit nangis. Kita emosi, ataupun kita murung, tak nak jumpa orang. Okey. Ataupun dia cara kita berfikir, orang kata mamun, tak dia betul ke tidak ni, cakap lain kan. Dia macam kita tak boleh nak fokus. Kita cakap benda lain, orang lain cakap benda lain, tiba-tiba kita menyambut benda lain. Sebenarnya bukanlah sebab kita gila, tak. Cuma kadang kita tak boleh nak fikir betul sebab kita terlalu stres. And then ataupun dia efek sebenarnya benda ni contoh bila kita drive, kita memandu bahaya. Bila kita stres, kita tak boleh fokus. Biasanya kita nampak motor lalu sebelah kita, tapi sebab stres kita tak peka. Kita pula langgar motor tu, contohlah, dan menyebabkan accident. Jadinya dia mengganggu cara kita fikir, kognitif tu. And then verbal motor. Ada orang bila stres dia menangis, verbal, ataupun dia pukul orang. Ada juga. Dia jadi pembuli pula. Tak boleh salah sikit. Ataupun dia membuli orang. Ataupun tiba-tiba dia menjerit, atau tiba-tiba banyak gelak. So benda-benda ni membantulah adik-adik kenal pastilah. Tiba-tiba rasa sebelum ni okey kan. Tiba-tiba rasanya asyik nak nangis je, ataupun asyik nak nak marah orang. Tu antara benda lah. Tak boleh benda sikit. Tu antara tanda-tanda. So, kenal pasti. Bila kita tahu kita stres, senanglah kita nak kawal stres kita tu kan. Kita nak turunkan kadar stres kita kan. Nanti lepas kita tengok apa yang kita boleh buat lah untuk membantu kita menangani masalah stres tu. Okey, adik-adik pernah tengok tak cerita ni? Joker ni tahun lepas. Saya tengok ni, saya suka tengok cerita ni. Sebab dia melibatkan psikologi dan mental health. Jadinya Joker ni, saya cerita sikit je lah. Joker ni dia masalah menghadapi mangsa dera yang sangat teruk, sangat terrible. Dia kena dera masa dia kecil oleh boyfriend kepada ibu dia dan juga ibu dia sendiri. Yang later on sebenarnya dapat tahu pun bukan ibu dia pun. Sebenarnya ambil dia sebagai anak angkat. Di mana kalau sistem di sana, bila kita ambil anak angkat, kita dapat sorof macam duit lah bulanan kan. Sebab kita ambil anak angkat, kita membantu anak angkat. Jadi kerajaan bagi extra lah duit untuk membantu lah kiranya. Jadinya Joker ni dia digunakan saja oleh si ibu angkat ni untuk dapat duit bulanan setiap bulannya. Jadi dia punya tekanan sangat teruk. Jadinya Joker ni dia sebenarnya saya nak jelaskan di sini ada perbezaan antara clinical punya mental diseases dengan kita panggil mental illness. Bila illness tu sebenarnya dia tak sampai lagi tahap mental diseases ataupun mental disorders. So hati-hati bila dengar kataannya mental disorder dengan mental illness tu is level yang lain. Bila mental disorder, Joker ni dia dah sebenarnya dia dah mental disorder. Mental disorder ni dia dah tak boleh dah counselling ni dia tak boleh. Dia kena
ambil medical punya approach. Ya. Kita guna chemical punya approach lah, ya, medicine. Ya. Sebabnya kalau adik-adik nak tahu, ya, punca-punca mental disease-nya, penyakit mental, stres tu adalah cuma salah satu. Saya boleh katakan 1/5 sahaja daripada sebab seseorang itu mendapat penyakit mental. Ya. Sebenarnya sebab utama penyakit mental adalah, ya, genetik. Ya, bila ada saudara mara kita ataupun pakcik kita, atuk kita ataupun mak ayah kita yang menghadapi penyakit mental di sini yang didiagnose oleh doktor lah, maksud saya, ya, jelas, ya. Siapa yang ada kemungkinan dia juga, ya, menghadapi akannya berisiko untuk mendapat penyakit mental, ya. Okay. Yang itu sebenarnya stres ni dia macam stimulate. Penyakit tu sebenarnya dia dah ada dalam genetik. Itu antara sebab lah, ya. Antara faktor lain, biologi, ya. Sebenarnya dalam mental kita ni, dalam brain kita ni ada chemical, kita panggil neurochemical, ya. Bila ada imbalance, ya, tak sesuai paras chemical dalam mental kita tu tak stabil, itu menyebabkan seseorang itu menghadapi masalah mental juga, ya. Itu dua benda ni adalah punca utama mental, ya, yang dihadapi oleh joker ni juga satu, tapi kemungkinan besar juga joker ni dia menghadapi tekanan yang sangat tinggi, jadinya bila saya kata 1/5 tadi dah jadi 4/5 penyebab kenapa dia menghadapi penyakit mental, ya. Yang ini sebenarnya ramai, ya, saya suka nak share, kan, sebab ramai yang salah faham, ya. Bila penyakit mental, kita tengok orang tu penyakit mental, ni tak cukup ngaji Quran lah ni, ya. Tu memanglah tu sembahyang pun tak jaga. Sedap, ya, kita mengata orang memang sedap, ya. Tapi sebenarnya, ya, penyakit mental ini kita kena treat dia sama macam penyakit yang lain. Kita kena treat dia sama macam dia menghadapi penyakit jantung. Kita kena treat dia sama macam dia menghadapi penyakit kanser, ya. Sebab dia melibatkan chemical dan biologi badan, ya, bukan tekanan semata-mata, ya. Jadi please, ya, adik-adik semua jangan, ya, kalau kawan-kawan ke apa ke stres, ni awak ni yang ni semayang tu ngaji lagi, ni tak cukup semayang ni, bila last ngaji itu, contoh, ya, jangan terlalu cepat kita menghukum seseorang, ya. Jadinya mengaji semayang tu bukanlah saya kata tidak berkesan, bukan, ya. Mengaji semayang tu sangat berkesan, ya. Tapi dia adalah untuk yang saya sebut tadi, untuk stres, untuk kesihatan mental dan untuk mental illness tadi, bukan mental disease. Mental disease tu dia dah semayang tu kita boleh untuk kita berdoa semoga penyakit mental kita tu sembuh. Allah lebih berkuasa lah, of course, ya. Jadi kita kena faham ada perbezaan antara stres dengan penyakit mental. Yang kita bincangkan hari ini adalah stres ataupun saya tak dapat nak beza perkataan illness tu dalam bahasa Melayu, ya. Illness dengan disease, kita sama-sama guna penyakit juga, ya. Dalam bahasa Melayu, kalau bahasa Inggeris illness dengan disease tu beza, kan. Maksudnya kalau bahasa Melayu ni maksudnya kita panggil stres lah, kan. Kita belum lagi dapat penyakit. Stres ataupun gangguan psikologi dan gangguan mental, stres, kerisauan, kemurungan, ya. Okay. Kemurungan macam ni, ya. Kemurungan kita tak panggil lagi dia penyakit, ya, kalau dia tidak sampai 2 minggu. Dia punya simptom, ya. Bila kita kata seseorang itu menghadapi penyakit kemurungan, ya, yang perlu didiagnose, dia simptom dia tu kena konsisten selama 2 minggu. Itu maksudnya, ya. Tapi kalau kita merasa murung, biasa kita murung 2 hari, kita duduk dalam bilik, ya, kita tak nak jumpa orang. Itu kita tak panggil lagi kemurungan klinikal, bukan, kita panggil murung lah. Ya, itu yang kita discuss pada hari ini, ya. Kita tak sentuh yang klinikal tu, ya. Tapi sekiranya adik-adik ataupun adik-adik, kawan-kawan adik-adik ataupun ahli keluarga adik-adik, ya, ada simptom yang sama selama 2 minggu, murung tu 2 minggu, adik-adik perlu, ya, bawa, ya,
dia kawan tersebut berjumpa dengan pakar psikiatris iaitu dah masalah lain ataupun adik-adik sendiri 2 minggu tak keluar-keluar bilik lagi. Sebenarnya adik-adik perlu mendapatkan pertolongan. Bagi tahu mak ayah sebenarnya adik perlu dihantarkan kepada profesional medical doctor, psikiatris ataupun clinical psychologist. Itu kena beza antara dua tu penyakit mental ataupun yang saya sebut tadilah mental illness tahap yang sebelum mendapat penyakit mental tu Okey. Nah, ada soalan ke so far? Ada soalan? Tak ada Nak chat. Okay, saya harap jelas. Tak ada Ada? Tak ada ya. Enggak ada soalan. Soalan kan doktor berkenaan dengan stres sebentar tadi, bagaimana ada tak tips untuk kita kawal stres tersebut? Okey, ada ya. Jangan risau, kita pergi. Sekarang nak masuk dah ni. Terima kasih ya. Okey. Okey. Saya dah cerita tadi keadaan semasa pandemik. Apa beza stres, ada stres baik, ada stres yang tak baik. Sekarang kita pergi pula macam mana sebenarnya kita nak deal dengan masalah stres ni supaya kita tak sampai tahap yang klinikal tadi. Yang kena jumpa pakar psikiatris tu, yang kena makan ubat-ubatan. Supaya kita tak sampai tahap tu. Supaya kita tak sampai tahap yang ada rasa untuk bunuh diri. Bukannya kalau boleh kita tak nak, kita nak elak yang tu. Macam mana nak lindungi diri kita supaya mengelak benda tu semua? Kita kena tengok sebenarnya cara kita cope. Cope ni cara kita menghadapi, menangani masalah stres tu. Macam mana? Sebenarnya ada dua, aktif dengan pasif. Saya nak tengok. Aktif ni kita proaktif. Masalah sampai, stres tu sampai pada kita, faktor-faktor stres kita cuba selesaikan masalah stres tu. Ataupun pasif ni dia cara lain. Bila stres sampai, kita cuba elak daripada stres tu. Walaupun benda tu tak selesai tapi kita elak. Maksudnya mungkin kita stres dengan kawan kita ataupun lecturer tak boleh dah nak elak susah Okay, contoh kita stres lecturer kita bagi kerja banyak sangat kan. Kelas online, assignment banyak kan. Macam mana cara contoh active coping, kita jumpa dengan lecturer tu bagi tahu saya stres ni doktor, macam mana boleh tak kalau kita nego, boleh tak minggu depan tu kita panjangkan lagi ke 3 minggu lagi, boleh tak doktor? Tu contoh active coping, kita menghadapi tekanan tu, kita cuba selesaikan. Pasif ni kita cuba kita tak selesaikan benda tu tapi kita cuba terima tekanan yang diberi oleh lecturer tu dengan cara mungkin dengan baik kita relax dulu. Contoh kita buat exercise ke relax jogging dulu ke, baru fikir balik yang tugasan yang Dr. Niza bagi tadi, contohlah. Jadinya tak ada salah, tak ada betul. Active coping dan passive coping tak ada salah, tak ada betul. Cuba tukar mindset di mana orang kata bila ada stres tu kita kena hadapi stres tu dan kita kena selesaikan stres tu. Tidak semestinya. Tidak semua keadaan yang kita perlu sebenarnya selesaikan masalah tu. Ada di mana keadaan yang kita sebenarnya elok kita elakkan saja, ada juga. Okay. Alright. Okay. Itu saya terangkan lagi macam mana cara kita nak cope dengan stres. Saya rasa adik-adik memang dah familiar dengan cerita-cerita Korea ni sebab saya ni dah peringkat umur macam ni tak adalah apa nak kata peka sangat dengan cerita-cerita Korea. Tapi sebab adik-adik punya pasal tak apa, saya bawa lah gambar ni. Mungkin adik-adik suka. It is okay to not be not okay. Sorry ayat ni maksudnya tak apa kalau tak okey, biasalah. Sebenarnya kita sebagai manusia normal untuk kita rasa marah, untuk kita rasa tiba-tiba kita
orang kata apa ni? Ya, dia kata cerita ni memang best kan, positif ya. It's normal ya. Apa ni, seseorang tu jadinya kita kena terima diri kita, ya, tukar mindset, terima diri kita, kita manusia biasa. Rasa marah, tiba-tiba kita dengan kawan kita mengumpat pasal kita kat belakang, contoh mestilah marah. Kalau tak marah tu tak normal, betul tak? So kita marah, kita nangis, contoh. Ataupun tiba-tiba kita pergi sound pula kawan kita tu, contohlah. Tapi sebenarnya itu normal, itu manusia. Sebenarnya benda ni akan jadi lebih baik sekiranya semua orang faham benda ni. Jadi bila semua orang faham, jadi contoh masyarakat yang cara pemikiran dia faham hakikat manusia tu, bila contoh kawan dia tu tiba-tiba tak apa-apa kan, tiba-tiba datang masuk tempat kerja ataupun masuk kelas, tiba-tiba dia pergi marah pula, ataupun naik-naik suara pula, kan? Sebenarnya, ataupun lecturer, hari-hari elok je. Esok lusa dia lecturer ni tiba-tiba apa benda student tak boleh buat salah sikit dia ngamuk, kan? Kan? Tiba-tiba dia potong pula markah student. Itu biasa kan. Jadinya benda itu sebenarnya lumrah kehidupannya. Mungkin lecturer tu dia ada masalah keluarga, mungkin. Ataupun pekerja kerani kan dekat tempat office tu, tiba-tiba nak jumpa, nak minta letterhead contohlah, kan. Tiba dia mengamuk, marah pula dekat dia. Tak ada letterhead, dah habis. Kita di tempat lain. Betul kan. Jadinya jangan cepat menghukum. Mungkin sebenarnya dia ada masalah lainnya pada ketika itulah kan. Jadinya maafkan diri sendiri, be kind to yourself dan juga be kind to others lah. It's okay, not to be okay, normal, benda tu biasa. Okay, and then bila ada masalah, pause, breathe and relax. Sebenarnya kita ni bila kita tertekan, dalam keadaan tertekan, kita tak boleh nak perform bagus pun. Contoh kerja banyak kan, tapi dalam masa tu kita tengah stres. Sebenarnya kerja kita tu kualiti dia tak okey pun. Bila kita stres, bila kita buat satu kerja kan, kita stres, kualiti kerja kita tak bagus, banyak salah sini sana, careless. Kalau contoh buat kerja thesis, banyaklah, nanti lecturer pun lagi angin. Apa benda awak ni? Figure lain, teks lain, nombor lain, chapter 4 jadi chapter 3. Sebenarnya kita stres. Jadi ni that's why bila kita stres, kita kena ambil masa untuk pause. Berhenti sekejap, lihat, tarik nafas, ataupun macam saya kata tadi lah, yang ramai orang bagi inilah kita sembahyang, itu salah satu cara. Kalau bukan Islam, macam-macam yoga, benda tu semualah yang untuk rehat. Ataupun kalau ada peluang, ada kemampuan, boleh pergi bercuti, contoh, tak perlu pergi jauh-jauh. Ataupun pergi pantai je, dengar bunyi ombak. Ombak tu, bunyi air tu adalah salah satu bunyi yang natural. Bunyi natural sebenarnya dia dekat dengan kita manusia, dan dia boleh sebenarnya membantu kita untuk rasa lebih relax. Itu adalah And then connection, kena jaga relationship. Pastikan adik-adik yang depan saya ni ada connection dengan orang lain, ahli keluarga, kawan-kawan. Kadang-kadang generasi adik-adik ni banyak yang suka menyendiri. Seronok duduk sendiri, dengar lagu, tengok cerita Korea daripada pagi sampai malam, Tak apa, tapi jangan lakukan for a long time. Jangan masa yang lama, tak sihat. Kita kena berjumpa dengan orang, kita kena bercakap dengan orang. Connected tu bukanlah kena face to face, tapi PKP ni tak sesuai lah face to face kan. Tapi kita kena bercakap, berinteraksi, berkomunikasi supaya mental kita ni sihat, normal. Sebab kita ni nature-nya kita sebagai seorang manusia, kita memang memerlukan satu sama lain. Kita memang perlu hidup bermasyarakat. Kita tengok kan, jenis-jenis haiwan, jenis-jenis spesies, ada spesies yang memang dia kena hidup berkelompok. Kalau dia tak hidup berkelompok, dia akan mati sebenarnya. Dia tak boleh survive. Sama juga dengan spesies manusia. Naturally-nya, secara nature-nya, kita memang hidup berkelompok. Dalam konsep kita,
bermasyarakat. Bila kita tak bermasyarakat, kita tak boleh survive sebenarnya. So jaga relationship dengan ibu ayah, dengan adik-adik, dengan kawan-kawan. Once in a while, pergi makan sama-sama. Contohlah. Okay, ni tadi, saya pun dah sebut tadi. Be kind to yourself, be kind to others. Sentiasa baik pada diri sendiri, jangan terlalu menghukum diri sendiri. Contohnya, alah saya ni kenapa saya tak boleh nak orang lain boleh je siap elok je orang lain, TikTok je kerja dia kan. Tu kan, kenapa aku tak boleh aku tak larat Jangan terlalu menghukum. Bila tak larat tu tak larat dah. Tak apa, jangan paksa sangat diri. Kita kena tahu tahap kita. So, sayang diri sendiri kan. Bila rasa benda tu dah effect kita tak boleh nak tidur, kita tak boleh apa, just let go. Tak apalah, ini je kemampuan saya. Nak buat macam mana? I'm trying my best. Be kind to yourself and also be kind to others. Ada orang perangai dia dia tak berapa buat. Tapi dia expect orang lain pula buat ataupun siapkan benda tu untuk dia. Ada juga orang perangai macam tu. Jadinya kena balance lah. Be kind to yourself. You rasa tak mampu, janganlah you expect orang lain pula mampu untuk buat benda tu untuk diri adik-adik. Tak boleh lah. Contohlah. Okay. So just enjoy, be kind to yourself. And then bila macam saya kata tadi dah saya dah bagi tahu kan simptom-simptom stres tadi. Mungkin adik-adik dapat rasa perubahan, cepat nak marah, cepat nak nangis, ataupun bibir kering, ataupun banyak berpeluh, lebih pada biasa, ataupun tak boleh nak fokus. Itu tanda-tanda stres. Bila adik-adik dah kenal pasti tanda-tanda tadi, and then dia berlaku dalam jangka masa yang lama, adik tak boleh nak survive. Contoh tadi, lepas 2 minggu masih tak boleh nak bangun. Maksudnya adik-adik perlu minta tolong. Minta tolong dengan orang yang adik-adik boleh percayalah. Minta tolong ayah, minta tolong kawan. Bawa kita tolonglah saya tak boleh nak, saya dah 2 minggu ni, saya dah 2 minggu dah tak boleh nak keluar, saya tak boleh nak jumpa orang dah. Contoh, bagi tahu dekat orang yang kita percaya yang minta tolong. InsyaAllah jangan malu untuk minta tolong. Sebab stres ni won't kill you sebenarnya. Tapi kalau you duduk sorang-sorang, you tak nak pun minta tolong siapa-siapa, you rasa malu nak minta tolong orang, itu masalah besar. Okey, sampai kat situ, ada soalan ke? Tak ada Saya bebel seorang je lah ni. Okay. Soalan ada banyak doktor. Oh, tak okey. Okay, itu saya habiskanlah Okay, steps in managing stress, macam-macam. You kena identify dulu. Adakah kamu stres? Adakah adik stres? Macam saya sebut simptom-simptom tadi. Bila dah stres, kena tahu juga kenapa stres. Punca dia apa? Betul Alright. Then, bila dah tahu punca tu, kita cubalah. Kita cuba tackle dia punca tu. Punca tu apa dia? Dan kita dah cuba tackle, kita kena tengok, evaluate, analyse. Okey ke tak cara saya handle ni? Okay, saya bagi contoh. Tak dapat internet, you stress. Stress online rasa stres, tak kali doktor suruh kata ada kelas, you dah rasa berdebar-debar dah. Itu sebenarnya tanda-tanda stres tu. You rasa berdebar-debar, you rasa macam alah, susah hati. Dan fikir, kenapa sebenarnya susah hati tu? Kenapa? Sebab tak suka tengok muka Dr. Niza ke? Contoh. Ataupun ke sebab internet. Contohlah. So bila dia dah tahu, contoh sebab internet, contoh puncanya internet tu slow sangat. Kalau internet okey, laju okey je. Contoh, so kita cuba tackle masalah internet tu tadi. Cuba. Macam mana? Sentiasalah berinteraksi. Cakap elok dengan mak ayah, macam mana mak? Internet tak okey ni. Ataupun tanya kawan, rumah you okey tak internet? Boleh tak kalau ni tumpang duduklah duduk rumah memang kau adik-adik cakap macam tu memang kau petang ada kelas ni Dr. Niza ni contoh cuba selesaikan, cuba fokus pada masalah, pada punca tu and then bila dah buat tu analyze, jangan biar macam tu je ketak ataupun ada lagi cara yang lebih baik. Itu contoh jadinya
apa saya nak kata, ni macam-macam teknik ya. Apa ni, dia kena pasti juga keupayaan adik-adik untuk menghadapi stres tu. Apa choice yang adik ada. Ni dalam ABC teknik pula ya. Dia maksudnya kena pasti cara kita nak cope. Apa sebenarnya pilihan yang kita ada. Nak tambah internet, apa ni, dulu guna prepaid, nak guna postpaid. Siapa pula nak bayar? Contoh orang tak mampu lah pula kat situ. Kesian pula mak ayah nak kena bayar. Contoh jadi ni kita pergi pula option yang lain. So kita kena fikir benda tu. Setiap option, pilihan yang kita ada untuk kita selesaikan punca stres tu tadi. Right. Saya suka nak share tentang konsep kita panggil apa ni? Autopilot. Kalau adik-adik perasan dalam seharian hidup adik-adik, sebenarnya manusia ni kita hidup 80% atau 90% hidup kita sebenarnya kita hidup dalam keadaan autopilot. Autopilot, faham ya? Maksudnya kita bawa kereta, kereta barulah, kereta moden kan, kita yang mewah-mewah tu kan dia dah ada autopilot. Maksud kita bawa kereta, kita set kat kereta kita tu, dia yang bawa, kita relax dekat situ. Ataupun yang memang dah ada autopilot, kapal terbang lah kan. Pilot dia bukan sentiasa kena pegang steering tu sebab dia sebenarnya biasanya dia mode autopilot. Jadinya maksudnya kapal terbang tu bergerak mengikut angin, mengikut cuaca, mengikut koordinat dia sendiri, dia gerak sendiri. Jadinya kita sebenarnya manusia, sebenarnya kita banyak 80% 90% hidup kita dalam keadaan autopilot. Kita biar je lah benda tu jadi kat kita. Contoh paling jelas, kita pergi kerja ataupun kita pergi kelas. Ada kan, biasa kan. Bila sampai je kelas, dah sampai. Tak perasan tadi. Kita tahu-tahu dah sampai. Kenapa? Bukanlah kita magic, terjam mata terus sampai, bukan. Tapi sebab kita kadang autopilot, benda tu kita dah buat tiap hari, kita suruh macam, kita dah tak peka kat mana, kita biar je badan kita, otak kita bergerak dalam keadaan autopilot. Which is sebenarnya, jadinya sama juga bila ada masalah datang tu kita macam macam tak fikir, kita tak fokus. Hidup kita kena sentiasa fokus. Eloknya kita fokus. Kenapa kita kena sembahyang 5 kali sehari? Kenapa? Sebab Allah nak kata kat kita fokus, cukup-cukup lah autopilot tu, duduk diam-diam, fokus. Kita kena fokus. Sama juga kita kena fokus pada masalah kita. Jangan biarkan badan kita bergerak dalam keadaan autopilot. Kan tidak jadi macam-macam lah. Contoh yang tinggal anak dalam kereta tu. Cara puncanya adalah kerana dia dah terbiasa setiap hari pergi kerja, tinggalkan anak dekat apa nama, childcare, nursery, pergi kerja, parking, pergi kerja. Jadinya benda tu rutin. Bila ada sedikit perubahan, rupanya anak tu demam, so dia tak pergi nursery, kita dah lupa. So kita tinggal je anak kita tu dalam kereta seharian. Sebab kita tak fokus. Kita biarkan badan kita bergerak dalam keadaan autopilot. Ni bahaya. Ni yang tak nak tu. Sebab tu kita kena sembahyang 5 kali sehari. Nak break the autopilot. So be fokus dalam hidup. Jangan biarkan badan kita bergerak sendiri. And then tukar cara fikir. Ni antara tanya. Tukar cara fikir. Benda yang negatif, kita pandang positif. PKP, nak kena duduk rumah, stres lah. Tapi kita fikir benda yang baik. Kita ada masa untuk spend lagi banyak masa dengan keluarga. Lagi banyak masa untuk memahami orang-orang keliling kita yang kita sayang. Lagi banyak masa untuk diri sendiri. Untuk fikir ke mana arah tuju aku. Lepas grad ni, sebenarnya pasal kita banyak masa. Kalau kita kat hostel, baru nak temenung kawan. Menung apa? Ingat boyfriend ke? Kan? Boleh kan? Boleh kan kita ada masa. Aku tak jadi apa nanti 10 tahun lagi. Tak ada masa. Jadinya itu antara benda lah. Kita tukar benda negatif tu kepada benda positif. Selalulah mata tengok benda positif. Selalu jadi mata lebah. Tengok bunga je, nampak bunga je. Kan ada di mata lalat. Asyik nampak sampah je, nampak benda busuk je. So tukar cara fikir. Tengok benda tu kita rasa negatif, kita tukar. Sentiasa ada
Benda positif sebenarnya. Apa-apa saja berlaku, ada yang positif. Sebab kata Mak Saleh lah, there's always silver lining. Ada je benda. So, kita perlu tunggu dan buka mata kita. Ya, tukar cara fikir. Ya, satu, tukar cara kita behave, cara kita bertingkah laku. Ya, contoh ya, selalu jadi mangsa buli kat tempat kerja nanti. Mana tahu kan, dah baru masuk kerja jadi buli. Itu biasa ya, pekerja baru dia jadi mangsa sebenarnya. Antara sebab peratusan yang paling tinggi ya, golongan pekerja adalah golongan yang baru bekerja ya. Peratusan paling tinggi jadi mangsa buli. Ya, baru-baru kerja biasa. Sini-sini buli. Ya, tu. Jadinya tukar cara kita behave, tingkah laku kita. Be assertive. Ini antara satu sebab ya seorang itu jadi mangsa buli dan dia jadi stres. Sebab apa? Dia tidak assertive. Apa maksud assertive? Bukannya kena garang. Okay, adik, you buatlah kerja ni. Tak nak lah. Ini bukan kerja I. Bukan, itu salah ya. Be assertive adalah sebenarnya kebolehan kita untuk memberitahu perkara yang tidak baik itu dengan nada yang tidak mencari gaduh lah. Contoh bagi kerja, minta maaf cik, sebenarnya saya dah ada kerja lain ni. Tugas hakiki saya ni saya kena siapkan, nanti bos saya marah. Jadi saya tidak dapatlah nak buat kerja yang cik bagi ni. Itu contoh. Ya, tak ada teknik ni. Kita cakap, benda tu benda betul. Ya, bukan cakap nipu pusing sana pusing sini ataupun backstabbing gosip sana sini. Bukan. Kita cakap terus kepada orang yang memberi tekanan kepada kita tu. Ya, cakap terus. Cakap benda betul tapi dengan nada yang elok, lembut dan bukan nada yang mencari gaduh dan bukan ayat-ayat yang provoke orang. Itu salah satulah. Be assertive. Ataupun get organized. Selama ni tak tentu orang kata tak tentu halal lah masa kan. Bangun pukul 10 pagi. Manalah kerja nak siap pukul 10 pagi. Cuba bangun awal. Lepas subuh terus. Buat kerja-kerja yang penting. Jadi kita tukar hidup kita. Tukar cara kita bertingkah laku sehariannya. Lagi satu, bila kita stres, distraction, diversion. Cuba fokus kita tu jangan fokus pada masalah. Fokus pada benda lain. Sama ada fokus kepada nak selesaikan masalah itu ataupun benda lain. Contoh yang mana adik-adik suka tengok cerita Korea ni. Malah Dr. Niza tu, sakit kepala aku. Biar aku tengok cerita Korea. Itu salah satu. Salah satu benda yang orang kata, boleh buat adik-adik happy. Seronok. Jadinya, distract. Jangan fikir masalah tu. Okay. And then change your lifestyle. Diet kena jaga. Tidur penting. Ni PKP tidur pukul 1. Macam mana lah nak fresh esok pukul 8 kelas atau pukul 10? Tak boleh nak freshnya. Jadi cuba tukar. Daripada tidur pukul 1, tukar tidur pukul 11. Tengok masa cukup ke tidak masa tidur tu. Tu antara inilah kena jaga. Relax, tidur, cara makanan kita. Okey. Dah nak habis dah ni. Bila tempat kerja, ini sebab kita COVID ya. Kita tengok konsep COVID ya. Okey. Bila dah masuk kerja nantinya ni untuk prepare adik-adik ya. Bila masuk kerja, kena ready dengan new norm. SOP di tempat kerja tu kena peka. Setiap tempat kerja tu lain SOP dia. Ya, contoh yang ini terbaru. Ya, jadinya SOP terbaru disarankan bukan diwajibkan. Sangat-sangat digalakkan untuk pramugara ataupun pilot untuk memakai lampin pakai buang. Ya, tak perlu guna toilet. Sebab apa? Ada kes ya diorang keadaan toilet di kapal terbang tu kita faham ya macam mana. Jadinya ada kes ya diorang tidaklah dikata confirm lagi lah kes tu, tapi diorang mengatakan pramugari yang ada jangkitan COVID-19 tu berkemungkinan besar dia dapat jangkitan tu disebabkan di penggunaan tandas di dalam kapal terbang. Jadinya SOP terbaru selain daripada hand sanitation semua-semua tu untuk COVID digalakkan pakai lampin pakai buang. Jadi sebenarnya ni stres tak?
stres sebenarnya ya. Jadinya saya nak kata ke adik-adik, prepare your mindset, prepare cara fikir ya, untuk lapang dada dan menerima SOP baru ataupun SOP yang ada di tempat kerja yang terhasil dari untuk mengelakkan pekerja-pekerja mendapat jangkitan COVID-19. Ya, jadi prepare. It can be macam ni lah. It can be stressful jugalah. Kalau saya memang stressful lah ya, terus terang saya cakap. Jadi prepare. Macam-macam lain tempat kerja, lain SOP dia. Ya. Alright. Okay, sebelum tu sebenarnya sebelum saya habiskan sebenarnya ada cara ya kita nak report sebenarnya work related stress dan peka SOP di tempat kerja tersebut di mana contoh anda rasa anda terlalu teruk diberi kerja terlalu banyak. Lepas pukul 9 bos bagi lagi kerja. Lepas pukul 12 malam pukul 1 pagi pun ada pula bos message lagi. Hey, you dah siap dah ni? Esok pagi I nak. Ada benda ni. Ada. Ya. Jadi kalau rasa terlalu tertekan, ya, ada cara dia. Tengok balik prosedur dia. Sebenarnya government pun ada juga ya memberikan cara lah macam mana kita boleh report sebenarnya masalah ni. Ya, jadi ni macam saya kata tadi, kita kena identify pro and cons. Kalau kita report macam mana? Kemampuan kita macam mana? Mampu ke kita untuk pergi court tadi? Benda-benda tu semua kita kena fikir. Keupayaan kita dan juga sources yang kita ada tu untuk menangani tekanan kita. Ya, sebenarnya apa-apa pun kena ada bukti lah kalau nak report tu. Kalau dah determine untuk report, kena ada bukti bertulis semua. Dan akan disiasat oleh Department of Labour. Jabatan buruh. Itu nama lama ya. Jabatan sekarang dipanggil apa ya? Jabatan kerja apa ya? Tapi jabatan buruh lah. Tengok balik. Ada nama baru ya. And then akan pergi court khas ya. Kita panggil labor court. Ya. Itu. Cuma tak perlu risau pasal tu. Cuma saya nak cukup saya kata ada prosedur dia sebenarnya. Satu-satu bila kita dah tak tahan lah ya. Terlalu stres di tempat kerja. Okey, itu daripada saya. Ada pukul 4 lebih ni. Saya open pada question and answer lah. Boleh tanya je. Terima kasih Doktor. Hari ni sebenarnya macam banyaklah membuka kita tentang kesihatan mental dan kepentingan kesihatan mental sebenarnya. Okay, Doktor, untuk soalan pertama berkenaan dengan assertive sebentar tadi kita sharekan tu, how to say no to others. Sebab sometimes ada setengah orang ni dia memang refuse untuk say no. Dia rasa macam tak boleh nak kan tidak pada arahan orang. Macam betul. Okey, benda ni sebenarnya dia jadi macam culture masyarakat kita kan, orang Melayu sebenarnya. Especially orang yang bagi arahan tu bos kita ataupun orang yang tua daripada kita. Memang sangat susah. Susah kita nak kata no. Sebenarnya. Tapi masalahnya kita kena ingat perkataan no tu lah yang sebenarnya adalah ketidakupayaan kita untuk melahirkan no tu, cakap no pada bos tu lah menyebabkan punca utama kita mendapat tekanan tu tadi. Sebenarnya janganlah kita boleh ya secara beransur-ansur untuk mendidik kita supaya mampu untuk cakap no tu. Sebenarnya saya sendiri pun masa awal-awal kerja pun saya memang ada masalah yang sama. Susah. Kita ada rasa macam nak please orang, nak buat orang happy dengan kita Tapi sebenarnya benda itu perlu dididik. No choice. Macam saya kata tadi, no choice. Kena didik. Tapi kena beransur-ansur. Okay? No ni bukan setakat perkataan saja. No tu it can be body language. It can be your expression. Boleh. It can be macam elak. Mengelak. Maksudnya kalau cakap macam siapkan hari ni boleh ni nak siapkan hari ni
Cuma saya kena siapkan ini dulu. Yang ini dah bos dia dah bagi semalam. Contoh. Ya, you elak. Ya. Cuma suka saya nak cakap, please jangan timbulkan konflik. No, cakap no tapi bukan yang sampai menimbulkan konflik. Bila ada konflik, kadang itu menjadi lagi parah. Ya, dia tak jadi lagi baik. Ya, kata, tak ada, ni bukan kerja saya, bukan? Tak boleh, tak boleh. Please, jangan buat macam tu. Kena cara yang berhemah. Buat sikit-sikit, ya, sikit-sikit, ya. Tapi, bila yang sikit tu, adik-adik dah dapat rasa nikmat dia tu, adik-adik akan lagi berani untuk yang lebih assertif lagi. Sikit-sikit. Tapi kena belajar. Okey. Ada lagi soalan? Okay. Okay, doktor. Kan berkenaan dengan yang be kind to yourself. Okay, macam mana kita nak differentiate tu? Kadang-kadang tu masalah saya tak tahu. Macam mana kita nak differentiate between to not push ourselves too hard and living in our comfort zone. So kan kita tahu macam kita nak berjaya ni kita tak boleh duduk dalam comfort zone kita. So macam mana kita nak differentiate antara kedua-duanya? Okey, bagus soalan tu ya. Ingat tak si kata tadi, stres yang baik dengan stres yang tidak baik. Kan? Jadinya bila kita rasa dalam keadaan yang tadi stres semua tu, kita kena peka yang saya sebut tadi, pernafasan, kita terjaga, kita susah nak tidur tu semuanya, kalau benda tu tidak lama, ya, sebenarnya bagus juga untuk kita, ya, dalam 3 hari, 4 hari, ya. Cuma ni satu-satu benda ni biasanya cut off point dia 2 minggu. Kalau kita menghadapi simptom tadi lebih 2 minggu, jadinya itu dah terlebih discomfort lah tu. Maksudnya itu tanda-tanda kita perlu slow down, slow down and tu yang tadi, be kind to yourself, relax semua. Jangan biarkan diri kita menghadapi tekanan atau stres tadi lama. Biasanya kat alfon dia 2 minggu, jangan. Jadi tadi dah ada tanda-tanda tadi yang saya share sikit-sikit tadi, ya. Tanda-tanda kita sebenarnya stres, ya. Tadi termasuklah susah tidur semua tu, itu antaralah, ya. Jadinya kena pekalah benda-benda tu semua tadi. Ya, kena pandai. Sebab tu saya cakap tadi. Okay, faham doktor. Share tu. Okay. Lepas tu, okay doktor. Bila doktor cakap berkenaan dengan tanda-tanda dan simptom tu kan, andai kata kita ada kawan-kawan ataupun kenalan keluarga yang ada simptom-simptom ni, macam mana kita nak bantu mereka and macam mana kita approach mereka ni at the first place? Kita macam mana nak approach? Macam mana? Contoh ada yang ada masalah kan? Tahu dia ada masalah, jadi macam approach dia. Okay, alright. Bantulah. Okay. Saya lupa nak cerita ya. Sebenarnya banyak kalangan kita ni membuat kesilapan dalam berkata-kata. Ya. Kita rasa sebenarnya kita membantu kawan kita. Sebenarnya kita menambah lagi stres dia. Sebenarnya secara jadinya skill tu sebenarnya pun kita kena belajar jugalah. Jadinya sebenarnya macam ni konsep dia, yang saya bagi tips sikit macam mana. Bila kawan kita tu ada masalah, kita cuba dengar, tanya dia apa, contohlah tanya, nampak lain je, kenapa? Ada apa-apa masalah ke? Dia tanya tu pula, dengar sahaja dan bagi empati. Janganlah kata terus nak selesaikan masalah dia, bukan. Itu silap besar yang ramai orang buat. Ya? Untuk kita tengok kawan kita tu sedih, murung, kita pun datang dekat ya. Saya tengok you lain je, kenapa ada apa-apa ke, bolehlah share kan. Alah, apa guna kawan ya. Dia cakap benda ayat-ayat yang best-best je kan. Kalau tak boleh nak share kan, cakap lah. Kan. Lepas tu, and then kalau dia masih tak nak cakap, tips dia, kita cerita kita punya sikit. Aku dulu pernah tau, cerita 2 hari aku tak keluar bilik. Wah, kita buka kita punya sikit. Jadinya itu sebenarnya mampu membuka hati kawan kita tu untuk dia mula open up masalah dia. Sebab sebenarnya konsep dia macam ni
Kadang-kadang orang tu tak nak open up sebab dia rasa dia je ada masalah tu. Kalau dia cerita orang tak faham sebenarnya. Jadinya kita kena open up dan dia bagi dia aware tak sebenarnya masalah tu memang ada. It's normal to have problem sebenarnya. Yang penting kita share. Jadi kita open up dulu sikit-sikit. Dan janganlah dan jangan putus asa. Hari ni dia tak apa. Mungkin malam sikit kita cuba lagi, you know. Macam tu. Ya, open up. Bila dah open up, bila dia dah start open up, dengar, tolong dengar dengan khusyuk, fokus. Tengok mata dia, jangan fikir apa-apa kat otak tu. Oh, dia ni jadi macam ni sebab tu lah. Mungkin sebab ayah dia ni. Jangan fikir benda-benda tu. Dengar. Judge lah dulu. Jangan judge. Dengar dan faham. And then, kalau kadang benda tu, ada kadang kita ni, kita rasa macam, alah masalah tu. Nak cerita apa je. Aku lah kita tu. Jangan. Kita kena faham konsep. Setiap orang tu dugaan dia lain-lain. Mungkin ujian tu ringan pada kita, kita rasa. Tapi sangat berat pada dia. So don't judge. Mungkin dia kena tinggal ada boyfriend tu bagi kita, alas boleh cari lain, simple. Bagi kita, okay. Tapi mungkin tidak bagi dia. Mungkin bagi dia cinta tu adalah once in a lifetime. So jangan gelak benda tu. Jangan judge. Dengar dan faham. Dan orang kata recognize perasaan dia. Bila dia kata dia sedih, recognize. Ya ke? Ya Allah, kesian awak macam mana ya? Tengok, faham, recognize. Dan janganlah kata, alah tak payah sedih lah. Alah kacaunya. No, don't do that mistake. Jangan cakap macam tu. Don't belittle lah. Don't belittle them. Jangan belittle them And then janganlah bila dia sedih, janganlah kita sebut dia, janganlah sedih. Please. Dia sedih. Jangan kata kat dia, jangan sedih, tak. Alah, instead cakap kat dia, tak apalah, I ada kat sini. I ada dekat sini, you rasa nak nangis, you nangis. I ada. You know, bagi tahu dia, you always there untuk dia. Okay, itu keadaan di mana dia sedih semua tadi kan. Tapi bila macam saya kata tadi, bila dia dah ada masalah berlanjutan selama 2 minggu, itu dah masalah klinikal. Yang itu nak tak nak kena heret dia, paksa dia lah. Maksudnya bukanlah heret paksa, maksudnya cuba saya upaya mungkin dengan pertolongan mak ayah ke ataupun lecturer ke, bawa dia untuk jumpa ke pakar psikologi atau mental. Jangan biar dia seorang macam tu bahaya. Okey, boleh jawapan tu? Okey, ada soalan lagi? Ada soalan daripada Facebook. Soalannya, kadang-kadang ada parents yang tak percaya bila bagi tahu yang anak tu perlu rawatan. Jadi macam mana kita nak convincekan parents? Okey, macam ni Okey, benda ni banyak juga berlaku Kadang-kadang mak ayah tu bukan dia tak percaya, tapi sebenarnya dia tak boleh menerima hakikat tu. Mungkin juga kita pun kena faham juga persepsi ataupun bagi pihak mak ayah ataupun dia sangat busy ataupun persepsi dia macam saya kata tadi, bagi dia masa dia muda dulu dia kerja kuat, dia mak ayah dia tak peduli kat dia semua benda masalah dia settle sendiri kan. Kenapa anak dia tak boleh? Kenapa dia boleh? Dia punya persepsi tu berbeza. Jangan salahkan mak ayah itu cara dia dibesarkan, cara dia membesar, background dia begitu So jadinya macam saya kata maksudnya macam ni bila satu-satu masalah macam orang putih katalah when the storms arrive ada petir semua, we cannot change the storm but we can change our response cara kita bagi respon pada storm tu dengan macam mana kita tutup pintu ke apa ke, tutup telinga ke apa lah, storm tetap ada jadinya kalau ibu ayah memang tak boleh terima, don't stress yourself to convince them. Jangan streskan diri sendiri untuk convince mak ayah tadi, untuk bagi mak ayah faham. Jangan. Cari orang lain yang boleh. Kalau tak ada lah orang kata, adik pun tak nak dengar cakap kita, abang pun tak nak dengar, makcik pun tak nak dengar, kita cari orang luar daripada keluarga. Macam-macam sekarang ni ada helpline contoh online punya ni
ataupun counselling dekat UPM contoh ataupun lecturer tengok Dr. Utiniza ni macam baik je, nak jumpa je, boleh contohlah. Siapa-siapa aja ya. Don't push yourself untuk ubah persepsi mak ayah tak boleh. Jangan, nanti lagi stres, lagi masalah. Nanti gaduh pula mak ayah, konflik lain pula datang. So please ya, jangan buat macam tu. Ada je pilihan lain macam saya kata tadi. Fikir choice yang kita ada, pilihan yang kita ada. Ya? Okay. Alright. Ada lagi soalan? Okay, soalan satu lagi. Okay, macam mana kita nak overcome social phobia? Ada setengah orang ni, dia ada social phobia sampai kan dia nak masuk kelas online ke apa ke pun dia takut juga. Macam mana kita nak bantu dia ni, Doktor? Okey, kita kena tengok ke tahap keseriusan tu. Kalau dah online pun rasa takut risau. So mungkin buat kamera ke apa? mungkin saya silap tapi mungkin juga ada ni orang kata dia panggil social phobia dia tak boleh jumpa orang, tak boleh jadinya sebenarnya ini okey, benda ni yang bertanya pun mungkin untuk dia sendiri ataupun untuk kawan dia maksudnya yang bertanya tu pun dia dah aware. Okay, this is a good step lah, a good first step. Dia dah aware sebenarnya dia lain daripada orang. Dia tak apa ni, dia ada masalah tu. It is a good thing. Maksudnya dia sedar dia lain. Okay, step satu dah lepas dah. Step kedua, macam saya kata tadi, punca tu apa dia? Kenapa kita macam tu sebenarnya? Kenapa pasti? Kenapa? It can, kena fikir sendiri macam ni, maksudnya it can be kita rasa kita tak lawa kat online contoh. It can be that easy lah, simple lah contoh ataupun kita rasa malu sangat orang tengok kita kita kena pasti tu punca dia tu. Apa sebab yang kita rasa tak nak jumpa orang ni, kenapa? Ataupun kita rasa result kita teruk contohlah, result exam kita teruk, orang lain semua 3 pointer, kita seorang je 2.0 contoh. So kena pasti di mana punca dia tu, kenapa kita malu nak jumpa orang, kena pasti benda tu. Adakah dari segi image, adakah dari segi kita tak ada orang nak kawan dengan kita. Jadi bila kita kenal pasti tu, dari situ kita boleh bertindak lah kenapa, di mana, macam mana. Okay. Kalau yang bertanya ni ataupun adiknya yang masalah ni, dia memang menghadapi masalah tu dari dulu lagi, daripada kecil lagi dia memang tak boleh benda tu. Jadinya benda tu dah jadi kronik, jadi benda tu dah berpanjangan. Jadinya elok saya nasihatkan jumpa kepada pakar kaunseling sebab kaunseling jangan pandang remeh dia punya skill dia Kaunseling ni sebenarnya dia boleh membantu kita adik-adik untuk tukar cara fikir kognitif kita, cara kita melihat sesuatu masalah, boleh tukar benda-benda, boleh bantu kita lah untuk tukar. Bukanlah kita jumpa kaunselor tu kita sebenarnya masalah mental, bukan. Sebenarnya kaunselor bantu kita, cara kita fikir, cara kita tengok masalah tu, cara kita tengok sosial, kawan-kawan, kita tengok orang keliling kita macam mana. Jadinya bila rasa benda tu berpanjangan, saya nasihatkan jumpa pakar, kaunselor. Tapi kalau masalah yang saya sebut tadi, masalah tadi mungkin setakat beberapa hari je, tak nak jumpa orang, 5 hari je, boleh guna approach yang saya sebut tadi. Kenal pasti punca dia, kenapa kita macam tu. Bila yang berpanjangan tadi, bila kita jumpa kaunselor juga boleh membantu kita untuk mengenal pasti sebenarnya punca kita begitu. Yang mungkin daripada kecil, kita ada benda yang kita buat trauma tu pada kita. Jadi kaunselor tu bantu kita, jadi kita tukar cara fikir kita daripada trauma tu, bolehlah bantu kita untuk menghadapi masalah tu So jangan biar ni berpanjangan, bahaya, nanti nak masuk alam pekerjaan, susah, tak boleh nak survive kalau ada masalah tu. Okay, alright.
Boleh ya? Alright. Terima kasih doktor. Soalan-soalan kita pun dah habis. Mungkin kalau ada persoalan-persoalan lain selepas ini boleh ke kontak doktor melalui media sosial? Boleh. Boleh sangat. Jangan semalu. InsyaAllah mana saya boleh bantu, saya bantu. Okay. Sayang ni kat adik-adik ni. Ya? Okey, baik. Terima kasih doktor. Masa pun dah mencemburui kita. Kita pun dah sampai ke penghujung slide. Sekali lagi ribuan terima kasih kepada Yang Berbahagia Doktor atas perkongsian yang amat-amat bermanfaat sebentar tadi. Terima kasih sangat-sangat doktor. Okeylah, jumpa lagi insyaAllah ya. Jadi untuk para hadirin, sebelum saya mengakhiri slide kita pada petang ini, suka untuk saya mengajak para hadirin untuk join grup Telegram Memburu Kerja UPM untuk mendapatkan info-info lanjut berkenaan dengan kerja-kerja kosong. Dan untuk pengetahuan para hadirin, kita turut mengadakan pertandingan seperti CE Competition dan segala maklumat lanjut boleh didapati melalui Facebook page JAM UPM. Jangan lupa untuk like dan share Facebook page JAM UPM dan jangan lupa juga temu janji kita yang seterusnya pada jam 10 pagi esok kerana kita akan mengadakan forum transformasi pendigitalan mahasiswa, cabaran dan peluang. Jadi insyaAllah setakat itu sahaja saya Hana Hazri ingin mengundur diri. Terima kasih bersama-sama kita bersiaran langsung. Assalamualaikum dan stay safe.